Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin nabiyil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'al qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berada di dewan kuliah ini dan dapat sama-sama kita menyambung kembali minggu kedua pengajian kita bagi sesi 2018 ya. Dan pada minggu ini insya-Allah kita akan masuk satu bab yang agak sukar nak difahami, melainkan dengan tunjuk cara ataupun dengan kaedah simulasi ataupun demonstrasi, iaitu salatul khauf. Salatul khauf ini bagi orang yang dalam bidang keselamatan, polis dan tentera, saya rasa mereka dah belajar. Kalau dalam tentera kita ada unit kagat yang diajar cara-cara untuk kita solat ketika berlaku peperangan ataupun ketika dalam keadaan yang ketakutan yang amat. Itu sebab dipanggil salatul khauf, solat kerana takut, ketakutan. Ini agak baru bagi kita sebab kita belum pernah mengalaminya. Sebab kita binatang buah pun tak ada dekat zoo semua, jadi jarang kita jumpa. Belum terjebak ataupun terlibat dalam kancah peperangan, jadi benda ni kita belum pernah merasai sebab dia kena practical real. Jadi hari ni kita akan belajar, walaupun kita bukanlah polis, bukanlah tentera, pencen adalah tapi ilmu bagaimana solat itu didirikan ketika mana dalam keadaan darurat, dalam peperangan, ada musuh di hadapan. Okey. Nak ceritanya dalam Islam ini, solat itu benda yang wajib dibuat walau apa jua keadaan sekalipun. Ini nak ceritanya. Sehingga kan dalam peperangan, pegang senjata, berlari, bertempik pun boleh sembahyang. Kita akan lihat hari ini. Maka bab hari ini kita sentuh bab ni saja. Okey, bab sembahyang salatul khauf. Baik. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang takut. Bukan takut nak sembahyang, sembahyang takut. Dia dua berbeza tu ya. Takut sembahyang lain. Ni sembahyang takut. Bukan sembahyang tu takut, tak. Keadaan, keadaan solat ketika keadaan yang ketakutan. Khususnya dalam peperangan lah. Baik. Bermula baginya amat banyak, dan yang tersebut di sini 4 kaifiat jua. Ada setengah kitab dia hurai 4 cara, ada setengah 3, tapi banyakkannya 3. Baik. Kita lihatlah 4 ni, tuan kitab ni kata 4, kita belajar 4. Pertamanya bahawa adalah seteru itu tiada daripada pihak kiblat, pihak hadapan kita lah. Dan sedikit mereka itu dan banyak orang muslimin sekira-kira kuasa melawan tiap-tiap firqah. Firqah ni kumpulan ya. Bahasa Arab panggil firqatun. Jadi bahasa Melayu kata kumpulan. Daripada mereka itu akan seterusnya maka hendaklah diceraikan. Ini cara dia. Okey.
Keadaan pertama, kalau musuh tu bukan dari arah kiblat. Katalah ini kiblat. Mungkin musuh tu kat sini. Contoh ni contoh. Kiblat sini. Jadi musuh tu mungkin di sini. Okey. Baik. Jadi imam kata dia, kita baca dulu ya bagi faham, nanti saya ceritakan. Ini dia dah. Maka hendaklah diceraikan mereka itu oleh imam dua firqah, salah suatu daripadanya berdiri di hadapan seterunya dan satunya di belakang imam. Jadi bila ada macam ni, letakkan mungkin dua orang bertugas sini, dua orang sini, contoh ya. So sini imam, sini sembahyang, tiga orang. Okey. Dia tak boleh bayang sekali sebab musuh ni. Jadi yang ni berkawal. Baik. Terus maka apabila berdiri imamnya bagi rakaat yang keduanya, hendaklah diniat mufaraqah oleh firqah ini dan menyempurnakan sembahyangnya. Baik. Mula-mula depa ni, dia orang ni akan ikut imam rakaat pertama. Lepas tu bila masuk rakaat kedua, sebab dia biasa sembahyang takut ni, keadaan peperangan ni, dia kalau 4-2 dia macam qasar. Dia konsep dia macam sembahyang jamak qasar, macam tu lah. Dia tak ubah. Jadi bila sampai rakaat kedua, dia orang ni kena niat mufaraqah. Imam berdiri, tapi dia orang ni berdiri terus buat mufaraqah, sembahyang seorang-seorang, habiskan, lepas tu pergi ambil tempat. Tukar pula, yang jaga ni duduk belakang imam. Usolli macam biasalah, sembahyang macam biasa, cuma mereka ni sambung rakaat yang ke-2. Baik. Jadi imam kena tunggu lama lah. Imam kena tunggu lama. Tunggu. Jadi yang ni ambil alih, so yang ni datang duduk belakang imam. Okey, ini saya buat ni kalau banyak lah, ikutlah pembahagian tu macam mana. Okey. Baik. Tengok lagi. Kemudian pergi ia kepada hadapan seteru, kemudian maka datang firqah yang menunggu dahulu itu, padahal imam dalam qiyam rakaat yang keduanya, maka sembahyang mereka itu serta imam satu rakaat. Ni hak kedua ni ikut. Ya, ikut. Hak pertama dah pergi dah. Mereka dah niat mufaraqah, mayang seorang-seorang, bagi salam, pergi ambil posisi. Ni kira musuh duk ada ni. Cerita dia. Okey. Maka apabila duduk imam bagi tasyahud menyempurnakan mereka itu akan rakaat yang keduanya, kemudian maka tasyahud mereka itu dengan imam dan memberi salam serta dengan imamnya, maka ini sembahyang Nabi SAW pada Zatul Riqa'. Ada satu peperangan yang dipanggil Zatul Riqa', Nabi buat macam ni. Hak yang ikut kedua tadi, kemudian ikut imam, imam duduk tahiyat akhir, mereka terus bangun. Mereka tak payah duduk dengan imam, mereka bangkit sama rakaat lagi satu. Imam kena tunggu, imam tak kisah salam, imam tunggu. Jadi dia orang yang kedua ni bangun, mayang macam biasa, rokok, lepas tu duduk sama-sama imam, imam bagi salam, mereka pun bagi salam. Jadi dua-dua dapat pahala jemaah. Itu hikmah yang pertama. Ya. Cuma untungnya yang pertama lah sebab dia sempat takbir bersama imam. Untungnya di situ. Jemaah yang pertama tadi, untungnya sebab dapat takbir bersama imam. Pahala banyak. Jemaah kedua, untung dia dapat salam bersama-sama imam. Hak pertama tadi tak ada salam, tak dan, dia buat sendiri mufaraqah. Yang ni faham dia bila imam duduk tahiyat je, dia orang ni terus bangun, sambung buat rakaat kedua. Lepas tu imam tunggu, kemudian duduk, barulah salam bersama-sama imam. Ni kaedah yang pertama, iaitu bila mana musuh bukan dari arah kiblat, arah kita berhadap semayang lah, dalam hutan, maknanya di mana-mana ni. Tu je pun kaedahnya. Nampak macam susah, tak usah pun. Cuma mungkin praktikal tu kita mungkin tak pernah lihat barangkali.
Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube banyak kaedah peperangan dibuat, terutama dalam pasukan keselamatan. Okey, faham ya? Dia punya itu mudah ya, kita ulang balik bagi faham. So, keadaan pertama ini bila mana musuh bukan daripada arah hadapan kiblat ya. Jadi, musuh ada di sekitar mana-mana, maka imam tadi dia bahagikan kumpulan kepada 2 kumpulan atau 3 kumpulan, tak kisahlah. Okey, satu kumpulan semayang, yang lain standby, jaga. Okey, bila imam takbir, dia orang bertakbir, kemudian imam duduk masuk rakaat pertama, bangun rakaat kedua, dia orang ni ikut rakaat kedua, dia orang kena niat mufarakah, semayang, lepas tu dia orang terus semayang macam biasa. Imam diri lagi lah, imam teruskan qiyam, jadi dia kena baca ayat panjang sikit, kemudian dia orang bagi salam, dia orang terus bangkit ambil posisi. Yang sini pula datang lafaz niat makmum ikut belakang imam rakaat yang kedua. Kemudian imam rokok, dia orang pun rokok. Okey, lepas rokok, iktidal, sujud, imam duduk je tahiyat akhir tu, dia orang ni terus bangun sama rakaat yang kedua. Okey, habis rakaat kedua, dia orang baca semua, rokok, kemudian sujud, duduk bersama imam, lepas tu imam bagi salam, dia orang pun bagi salam. Ini proses dia. Dia nak cerita di sini pentingnya jamaah dalam solat, pahala tu. Ya, dia lain kekuatan bila kita ni. Hari ni kita punya student ramai pula no. Dia semangat tahun baru 2018 ni. Bagus, tak apa. Dia berapa orang boleh buh sini ya? 5 50 orang boleh buh kan? 50 orang. Mungkin nanti kita anjak ni sikit sini kan? Jadi boleh tambah depan sikit nah. Sian pula yang belakang tu tersepit, Tuan Haji Siddiq tersepit, sian dia. Dah lah badan mengembang tersepit susah. Okey, tak apa. Ya. Masa dia yang pertama tu Farakah, dia maknanya dia buat, dia sambung solat rakaat yang kedua tu sendiri-sendiri. Yes. Immediately. Tempat yang dia. Jadi semua kena faham lah konteks mayam macam ni. Jangan aku mayam macam biasa ikut imam, tak boleh dalam peperangan lain. Okey. Bahkan dalam keadaan tertentu, dia orang memang senapan di tangan terus. Time rokok, time semayang, time standby. Ada keadaan yang macam tu. Masa yang tu Jap. Ya. Orang lain masuk ke ataupun selepas dia habis? Dia orang habis, keluar ambil posisi, ganti. Masa dia mufarakah tu orang tu masuk. Saya ulang balik faham nah. Kita niat bercerai daripada imam. Dia dalam konteks sembahyang biasa, ada kita panggil mufarakah juga kalau kita tak bersetuju dengan imam. Sebagai contoh, kita ikut imam, tengok imam ni tajuk berterabur, mayang salah, rukun fi'il semua, kita pun niat mufarakah. Kita sembahyang seorang-seorang. Ini konteks biasa. Hak yang ni konteks yang memang Nabi ajar suruh buat macam ni ketika mana solat dalam peperangan. Saya ulang balik bagi faham. Ni cerita musuh kat belakang. Ni belum cerita musuh kat depan. Kita baru belajar satu bab je ni. Okey, baik. Susah nak faham kan? Saya ulang balik, tuan-tuan bagi faham. Sekarang ni, bila nak semayang dalam keadaan musuh bukan berada di hadapan, bukan arah kiblat lah. Mungkin mana-mana lah. Biasanya kalau yang unit risik tu dia tahulah. Mana yang dalam tentera sini mungkin lebih faham lah daripada saya. Saya tak lama dalam kadet polis, lebih kurang 10 tahun saya dalam kadet polis. Di MTD saya mengajar tak lama, sebab kita orang awam mengajar tentera. Waktu tu MTD bukan unit 10 lagi. MTD, unit 10 pula. Universiti Pertahanan Nasional. Waktu tu MTD. Jadi saya mengajar pun tak lama, dalam kadet polis 10 tahun lebih. Jadi lama pengalaman saya. Jadi masak jugalah dengan
kita kata suasana dalam pakaian seragam ini. Okey. Jadi gini, itu pengalaman lampau, jangan cerita. Tapi dah terlibat ni saya ceritalah. Okey. Baik. Jadi imam bagikan kumpulan. Okey. Biasa dia letaklah. Tengoklah berapa ramai yang bertugas. Ni kita buat contoh 3-3 je lah ya, kita buat contoh. Jadi tengok berapa crowd lah. Baik. Jadi yang lain ambil tugas kawal, mengawal lah. Yang satu kumpulan lagi ikut imam. Imam pun lafaz macam biasa. Usolli fardhu zuhri raka'atain qasran imaman lillahi ta'ala. Okey. Bayang qasar macam biasa, sebab perang mana boleh bayang ni. Tengok keadaan lah. Kalau keadaan tu aman boleh bayang penuh. Saya buat contoh yang dua. Riawan ni pun ikut. Imam baca Fatihah semua ikut, kemudian imam rokok dia orang ikut, sujud dia orang ikut, bangun rakaat kedua tu dia orang ikut bangun, kemudian dia orang tu kena niat mufarakah. Terus Fatihah sendiri, terus rokok. Maknanya lepas ni dia orang rokok tak samalah. Siapa Fatihah habis dulu, dia rokok dulu, sujud, dia bagi salam, terus dia pergi ambil tempat. Okey, semua clear, barulah satu grup datang serentak. Yang ni. Dia tidak ada macam, tak boleh, dia ikut teraturan. Sebab itu dalam Pakistan Keselamatan kita ada kawat senyap ataupun kawat tanpa senjata. Ada kan contoh sini kan? Abang Hamid kita ada. Dia lebih faham lah. Jadi itu fungsi kawat tanpa senjata, pergerakan senyap. Kalau bunyi musuh dengar, kita kena faham situ. Itu dia bagi kawat tanpa senjata. Antara kegunaannya di sinilah. So yang grup kedua ni ambil alih pada rakaat yang kedua. Imam still tepat imam. Imam tak ubah apa-apa. Cuma bacaan tu dipanjangkan sedikit supaya memberi ruang pergerakan tu berlaku dengan cantik. Movement tu. Yang geng-geng yang kedua ambil alih rakaat yang kedua. Allahu Akbar, ikut imam. Kemudian imam rokok, dia orang pun rokok. Cuma yang berlaku apabila imam duduk tahiyat akhir, dia orang ni terus bangun. Sambunglah. Sambung satu rakaat lagi, imam tunggu, baca Fatihah, rokok, sujud, semua clear, baru imam bagi salam, dia orang baca salam, bagi salam, baca tahiyat, bagi salam, selesai. Ini kaedah pertama ya, bila mana musuh bukan dari pihak kiblat. Boleh nampak tak? Okey, kita terus. Dia banyak lagi ni. Tu yang dia dalam khusus, imam kena faham peranan dia di sini. Ayat yang dibaca, tapi sekadar Fatihah, saya rasa tak berapa minit pun Fatihah. Biasa pergerakan tu setakat ni tak lebih 3 minit, cepat. Kalau dalam keselamatan suasana genting, memang pergerakan sangat cepat. Sebab tu kalau komando punya orang kata apa, lalai 1 saat, macam mana tu Haji? Lupa saya. Lalai 1 saat, nyawa melayang. Tu kalau komando punya style. Jadi maknanya masa tu dalam keselamatan dia cukup tahulah sistem masa ni macam mana. Pergerakan, dia panggil pergerakan, pergerakan dalam tu. Okey, baik. Maka kaifiat ini berlaku ia pada sembahyang yang 2 rakaat dan yang 3 rakaat dan yang 4 rakaat. Maknanya tengok mayang apa. Kalau mayang yang 3 rakaat, dia sempurnakan 2 rakaat pertama dulu. Dia gitulah. Yang ketiga baru pertukaran. Okey. Maknanya semua pihak sempat berjemaah bersama imam dan semua pihak dapat pahala jemaah. Tu yang diberkati bila Nabi buat begitu. Peperangan dalam Islam ni kalau lihat yang Nabi kalah perang apa? Uhud saja. Yang lainnya boleh katakan semua menang. Ada barakah di situ. Ya. Baik. Keduanya adalah seterusnya seperti itu juga, tetapi di sembahyang dengan tiap-tiap firqah itu sembahyang yang sempurna, dan iaitu berdirikan satu firqah di hadapan seteru dan sembahyang dengan satu firqah yang disempurnakan sembahyang
serta mereka itu. Maka apabila selesai mereka itu di hadapan seteru, maka datang firqah yang menunggu dahulu itu sembahyang serta dengan imam sembahyang yang sempurna. Maka ini sembahyang Nabi SAW pada Batu Nakhlin. Ini satu peperangan ya, Batu Nakhlin. Maka jatuh sembahyang kedua itu sunat bagi imam, dan kaifiat ini pun berlaku pada sembahyang 2 rakaat atau yang 3 rakaat atau yang 4 rakaat. Baik, keadaan kedua macam ni juga tuan-tuan, tapi dia buat take turn. Imam tetap imam, habis 2 rakaat, selesai salam, tukar shift. Imam yang sama, imam sembahyang kedua tu dia kira sunat, bagi dia lah pahala sunat tu dapat. Imam tetap imam, imam dia tak bertukar ya tuan-tuan. Dalam Islam, imam lah, head lah. Mana boleh meja sini, nanti naik meja lain pula, tak ada. Sebab dalam peperangan, engkau ketua, engkau meja, contohnya lah kan. Dia lah ketua operasi. Jadi, keadaan kedua, buat bahagian grup, tetapi sembahyang itu sempurna. Maknanya habis selesai semua, dan ni Mek Alif ni datang pula. Imam yang sama. Kalau nak tukar imam, tak ada masalah. Ini dia bagi contoh keadaan begitu. So ini kaifiat yang kedua ya. Musuh daripada bukan arah kiblat lain. Cuma yang kedua ni kita kata nampak lebih senang faham, sebab sembahyang macam biasa, tak ada apa-apa perubahan macam tadi. Okey. Yang pertama itu kan, kalau waktu Zuhur kita ambil lah ini 2 rakaat. Tapi kalau waktu Maghrib 3 rakaat. Grup yang pertama dia buat 3 rakaat. Grup yang kedua, kalau imam buat sunat, dia dah jadi 2. Tak, bukan imam buat sunat, gini. Yang ni kena ingat imam dia tak bertukar tugas. Faham? Dia habis, ini yang kaedah kedua ya. Kaedah pertama tadi selesai ya. Okey. Yang ni sembahyang macam biasa, sembahyang sempurna biasalah. Bagi salam semua. Kemudian makmum ni habis beri salam, bangun, ambil posisi. Yang ni datang, imam ni bangun sembahyang lagi sekali. Faham tak? Yes. Maka yang kedua bagi imam tadi, dia dapat pahala sunat. Tu dia kata di sini. Kan kita baca tadi. Okey, saya ulang balik. Tengok dia kata maka jatuh sembahyang yang kedua itu sunat bagi imam. Sunat sini bukan makna sembahyang sunat, pahala sunat. Jadi imam tadi untung, dia dapat banyak pahala. Pahala sembahyang yang pertama tadi dah dapat dah, yang kedua dia dapat lagi. Itu untung imam tu di sudut tu. Jangan salah faham ya. Itu maknanya dia kira sembahyang bagi imam tadi, pahala tu pahala sunat bagi imam tadi. Okey? Ya? Macam mana imam tu nak ingat? Dah sembahyang maghrib lagi lah. Macam biasalah. Hak sembahyang tadi, hak pertama ni imam macam biasa. Sembahyang kedua, dia ibarat ginilah, tugas dia tugas imam, dia kerja bawa orang sembahyang je. Habis ni turn kedua, sembahyang macam biasa sebab dia tugas imam. Tapi kalau nak tukar imam tak ada masalah. Mana-mana anggota, kalau dia kebolehannya dalam konteks ini biasanya sebab tu dia wujudkan kod agama tadi. Mungkin ustaz-ustaz ni dari sudut ni mungkin dia tak berapa pandai. Latihan sama 6 bulan. Tapi bila berarif bidang, tak pernah pegang senjata semua hidup pun ada. Pegang waktu latihan je pun. So apa berlaku kalau dia lah take turn kata, engkau jadi imam lah, aku mengawal. Pegang senjata ketar tengok musuh banyak, kan jenuh. Sebab itu engkau imam, kau jadi imam je. Nampak dalam konteks mayang macam ni lah. Kita jangan duk pening kes mayang fardu kat masjid, jenuh. Tu kira mazhab lain pula. Ni dalam konteks peperangan ya. Baik, terus kita banyak lagi ni. Dan ketiganya, kaifiat ketiga ya, bahawa adalah seteru pada pihak kiblat. Maknanya musuh kat depan. Kita akan cerita kejap lagi. Kita baca dulu. Dan banyak muslimin, dan tiada di sana itu dinding antara keduanya,
keduanya maknanya antara tempat sembahyang dengan musuh lah, ya. Mana dia? Maka disafkan mereka itu oleh imam dua saf umpamanya, maka disembahyang dengan sekaliannya. Maka apabila sujud imamnya, hendaklah sujud saf yang pertama serta imam dan berdiri saf yang kedua dalam iktidalnya, menunggu akan seterunya. Dan apabila bangkit imam dengan saf yang pertama daripada sujudnya, maka sujud pula saf yang menunggu itu dan mendapatkan imamnya pada qiyam rakaat yang kedua. Maka rukuk dan iktidal sekaliannya serta imam, apabila sujud imam maka hendaklah sujud sertanya oleh saf yang keduanya. Kemudian daripada mendahului saf yang kedua itu tempat saf yang pertamanya, dan takhir yang pertama kepada tempat saf yang keduanya dengan tiada perbuatan yang banyak membatalkan sembahyang, dan menunggu pula saf yang di belakangnya itu akan seteru, dan demikianlah dan tasyahud imam dan memberi salam dengan sekaliannya. Memang tak faham pun kan, sebab dia mula dan tu kita pun baru habis titik. Dia titik tu kat mana tu, titik dengan sekaliannya kan. Bukan apa bila baca ni tuan-tuan ikut seronok baca seronok ikut baca sama, faham belum tentu. Lepas tu baru ni. Okey. Pahala baca dah. Ni ya seronok ngaji kita tak lama macam ni kan. Baca tu seronok, faham belum tentu. Okey. Akan lihat cara ketiga nah. Okey, bagi faham. Okey, ini musuh. Ni musuh di hadapan. So kaedah paling selamat sinilah sebenarnya. Okey. Baik. Sini imam ada dua saf. Tak nampak Imam kena besar lah. Ni imam. Tak, saya rasa sebab dia basah dengan ni. Jadi bila saya ni kan dia tak ni. Saya cuba tukarkan. Ni lebih hebat, padam, licin, clear. Tak ada berkelorok ke apa ni, lagi licin. Macam nak ngajar matematik pula saya hari ni. Okey. Ni imam. Baik. Bila lafaz takbir semua sama. Okey, yang bezanya ialah imam rokok, yang pertama akan rokok bersama imam, yang ni tak rokok. Yang ni standby, memandang. Kawalah dengan senjata. Rokok, iktidal, sujud, kemudian bangun daripada rakaat yang pertama tadi, bangun je, yang ni akan rokok, sujud, bangun dari sujud, sama balik. Imam menunggu agak-agak dalam kadar bacaan Fatihah ke berapa ni, baru imam baca Fatihah balik. Macam biasa balik. Kemudian bila masuk rakaat kedua, imam rokok, yang ni rokok pula. Yang ni standby. Okey, yang ni rokok, ikut imam lah. Allah, perbuatan tu nampak lah kan, sebab kita di hadapan. Bila habis aja rakaat,
orang kata rakaat yang kedua tu agak duduk tu baru yang ni akan rokok. Rokok, sujud, terus duduk dan salam sama-sama. Nampak? Macam mana? Apa dia? Senjata pegang. Senjata tetap pegang. Dalam sembahyang peperangan, tuan-tuan, peperangan punya cerita ni, sembahyang hukum-hukum yang dalam sempurna tu banyak dikurangkan. Nak bergerak apa kali, gerak lah. Sebab keadaan. Takkan senapang pegang kejap sini kan, kita nak diam gitu. Jenuh lah nak rokok, tak boleh semua. Jadi perlu buat alihan. Tapi alihan pun kadang-kadang senjata mesti di tangan. Mesti di tangan. Kan ada dia sangkut punya tu kan, sebelah tu rokok. Jadi saya nak buat demo, senapang tak ada. Kalau ada senapang, saya buat demonstrasi senang, nampak? Sebab dia kalau M16 tu berat, tuan-tuan, sekilo lebih. 3 kilo kah? Hampir 3 kilo. M16 tu. Bekas-bekas polis tahulah. Cuma polis dia tak beban sangat sebab dia banyak pistol daripada kalau tentera, sebab dia M16. Senapang yang lazim digunakan. So berat pun hampir 3 kilo. Berat tu tak kira menembak gegar gitu. So perlukan kekuatan fizikal. Sebab tu persediaan sembahyang peperangan ni nak khusyuk tu memang mungkin susah lah. Tapi sembahyang atas dasar tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Okey, kena sembahyang. Okey. Macam mana yang sah pertama ni nanti nak tahu yang sah kedua tu dah habis buat? Sah pertama ni nak tahu? Sebab kalau dia sah pertama buat kalau kata dah habis tu sah kedua nampak. Tapi kalau yang sah kedua buat tu, okey, dia ibarat kita sembahyang, jangkaan masa tu kita dah boleh tahu. Sebab tu dalam kitab dia tulis qadar bacaan Fatihah, kan? Qadar qul huwallah. Qadar itu menunjukkan jarak masa yang biasa, dia kata apa, secara uruf. Mana kita dah boleh agak dah, ni dah habis dah. Okey, macam tu je lah. jadi tak bermakna yang semua sah kedua tu dah habis baru pertama kena baru buat. Selepas kadar uruf, kalau dah rasa ni, terus sambung je lah. Jangan tunggu yang ni. Setahu saya lah, tak adalah macam Imam Huzaifah dalam peperangan macam ni, tak boleh. Cara Ustaz Huzaifah tak boleh. Sebab saya nak buat perbezaan, bukan kita nak membandingkan, tak. Saya nak bandingkan dalam konteks peperangan, kaedah macam Ustaz Huzaifah kurang sesuai lah. Sebab agak perlahan-lahan dan suasana peperangan tak sesuai. Dia yang agak sederhana. Laju sangat pun tidak. Rukunnya kena tepat lah. Rukun qauli fi'li tu kena betul. Cuma pergerakan asas yang dalam mazhab Syafi'i 3 kali tak boleh kan. Waktu sembahyang peperangan, benda tu ditarik. Maksudnya dikurangkan, diringankan. Tak perlu ikut sebab pergerakannya tu biasalah dalam perangan. Dengan keadaan mata memang memandang musuh di hadapan. Bukan tengok tempat sujud. Hak tengok tempat sujud yang terlibat je. Yang tak terlibat, yang standby, dia tengok ke hadapan. Nampak tak? Jadi kiraan saat tu ada. Tuan-tuan, dalam sebab tu dalam kawat bersenjata, kawat tanpa senjata, dia ada bilangan saat. Kan, sab berapa saat? Kemudian sini berapa saat? Kan, di situlah dalam konteks sembahyang benda tu dipraktikkan. Dah tahu berapa unit, berapa saat pergerakan tu berlaku. Nak tahu detail, masuklah sekarang polis. Sekarang kan ada apa? Wataniah kan? Boleh masuk pencen-pencen. Pertahanan awam, rela pun ada diajar, walaupun tak sepenuhnya. Tapi benda tu dia ajar. Sekurang-kurangnya kita adalah asas-asas bidang yang macam ni. Sebab tu kami ustaz-ustaz ni kan kena mengaji belaka. Kena mengaji berperang, kena mengaji. Sebab kita nak mengajar orang kan, kena tahu suasana tu. Saya terlibat kemah dalam hutan, saya masuk, bawa budak-budak masuk dalam hutan, belah Perak sana, tidur dalam kemah kebun getah. Dah lalui pengalaman macam ni. Kalau kita tak ada real pengalaman, susah kita nak mengajar kepada masyarakat. Kalau main tengok buku je jenuh. Tapi sembahyang peperangan ni, dalam kes yang ketiga ni, dia tak ada kepada 3 pergerakan. Dia tak takluk. Sebab keadaan situasi tu kita tak tahu macam mana, aman atau tidak. Ni
Sebab tu dia kata syarat tadi memang tak ada dinding. Maksudnya tak ada tembok, tak ada apa. So musuh memang anytime boleh datang daripada arah hadapan. Sebab itu pergerakan tu dia kena ambil giliran, soft demi soft. Okey, supaya nanti apa-apa berlaku, terus pergerakan tu, kalau katalah musuh menembak, terus lawan balik. Yang ni lah, yang ni tugas lah. Dia mufarakah daripada semayang. Dah perang, terus perang lah. Terus perang. Ada kaedah ketiga semayang dalam perangan. Kejap lagi kita akan sentuh. Ni lagi best yang ketiga, boleh berjalan gerak semua main senjata. Semayang. Itulah Islam. Kita jangan nampak tu, saya heran kalau orang tak nak semayang, agak pelik. Sebab benda ni sangat mudah. Betul, sangat mudah. Cuma yang rasa malas sebab dia jenis sempurna betul ni, orang malas nak buat. Ya. Islam tu dah bagi cantik dah untuk kita amalkan. Okey, baik. Terus, maka inilah sembahyang Nabi SAW pada Asfan, jalan Madinah, dan kaifiat ini pula berlaku pula pada sembahyang yang 2 rakaat dan yang 3 rakaat dan yang 4 rakaat dan seterusnya lah, macam tadilah, ya. Maknanya apa yang kita belajar ni semua Nabi dah tunjuk cara dia dalam peperangan. Ni Nabi tunjuk cara ketika mana dalam perjalanan ke Madinah. Adalah balik peperangan mana-mana, masih standby takut musuh ikut dan sebagainya kan. So Nabi tunjuk kaedah solat sebegini. Ni bukan cerita kita mengaji sesaja ulama tulis, tak. Semua Nabi dah buat cara, tunjuk kat kita. Boleh jadi berlaku pada masa hadapan, wallahualam, peperangan di medan kita tak tahu kan. Baik. Dan keempatnya, ni kaedah keempat, sembahyang syiddatul khauf. Buah baris ya, syiddatul khauf. Syiddatul khauf. Syiddatul khauf. Syiddah, syadid, sangat. Syadidul azab, azab yang tersangat, pedih. Jadi syiddah ni sangat. Siapa nama syiddah? Sangatlah maknanya. Nur syiddah, nur sangat. Sebab itu tak lengkap, tuan-tuan kena sambung lain lagi. Maknanya sangat-sangat apa? Sebab kalau nama syiddah saja, syiddah bukan syiddah, lain makna. Syiddah ni bersangatan, ada sabdu di situ. Baik. Sembahyang syiddatul khauf iaitu sangat ketakutan di dalam perang. Sama ada sudah bercampur-campur dengan seterunya, yakni musuh, atau belum lagi bercampur tetapi tiada aman mereka itu daripada kedatangan seteru dan kerompokan jikalau berpaling mereka itu daripadanya, akan berlaku kucak kacil lah masalahnya. Maka hendaklah sembahyang tiap-tiap daripada kaum itu barang mana kelakuan ada ia, berkenderaan atau berjalan, berhadap kiblat atau tiada, jika lemah ia daripada berhadap dan sah mengikut setengah akan setengahnya, dan jika bersalah-salahan pihak dan terdahulu makmum atas imam sekalipun, dan diuzurkan pada perbuatan yang banyak dalam sembahyang sempurna, seperti beberapa kali pukul dan tikam yang berturut-turut. Tetapi tiada diuzurkan perkataan dan teriak, dan harus baginya memegangkan senjata yang najis yang tiada dimaaf daripadanya kerana hajat kepadanya, dan diqadakkan sembahyangnya kerana nadir uzurnya. Ada setengah kata boleh qada, ada pandangan kata tak payah qada. Baik, dalam keadaan ketakutan, sembahyang ni kata tuan kitab ni ikut style mana kita janji berlaku perkara sembahyang. Sebab dalam keadaan berterabur ni, hang ikut aku ikut hang pun tak ada masalah. Makmum dulu kemudian imam, tak ada masalah.
Ini sebab dalam peperangan kelang kabut. Okey. Tu ke dalam, kalau bahagi kalau dalam tentera batalion lah, bagi batalion atau bagi kumpulan pun keadaan macam mana sekalipun, kalau dalam keadaan syiddatul khauf, pergerakan bebas. Kata Allahu Akbar, musuh lari. Contoh kan, mana tahu. So benda tu boleh dibuat. Kata tu Allahu Akbar, member dengar bunyi senjata, bangun balik, pegang, lari, sambung. Tapi dia bukan main-main, dia semayang. Nampak sini, dia semayang, tapi pergerakan tu boleh. Sebab keadaan yang, ialah peluru ni tuan-tuan tekan tahan diri gitu. Tu nak syahid bukan senang dah lalui proses macam-macam, bukan serah diri. Tu sebab dalam Islam boleh pertahan, boleh mengelak. Okey, untuk maslahah. Sebab tu dalam solat, kalau nampak bunyi dum-dum, lari tempat lindung sikit, mungkin belakang pokok. Kan, hutan kan banyak dia punya yang hutan. Pokok ni mungkin boleh pokok yang besar tu dapat elak daripada peluru tadi. Jadi boleh. Cuma kalau kita lihat buat kat padang ni nampak gila, tu memang gila betul lah. Dia dalam hutan je mayang perang ni. Kalau orang buat gitu kat tengah padang, sah-sah gila lah tu. Dia praktikal pun, kalau kita buat di dalam pasukan selamatan, kita akan letak juga apa dipanggil, inilah macam kotak-kotak apa semua kan, menunjukkan kawasan-kawasan yang ni. Mana ada orang perang bertentang itu, tak ada. Dia mesti bersembunyi, kan tengoklah filem combat semua tu kan mesti bersembunyi balik tembok, balik batu. Memang itu kaedah peperangan pun. Kalau duk mendang, duk tentang gitu, gerak khas pelindung macam-macam, apa ni Yusuf Aslam punya filem kan, macam-macam dia buat. Itu yang kita lihat yang lakonan. Nak bagi mudah faham. Jadi maknanya dia ada 4 kaedah yang kita boleh faham. Mungkin kita tak ada lalui, tetapi pokoknya ada ilmu kita mengaji hari ni, bahawa dalam agama tu dia dah ajar cara sembahyang macam-macam. Dia kata boleh berteriak dan sebagainya jika keperluan. Berteriak sini bukan sembang, tuan-tuan kena faham. Berteriak sini bukan sembang, mungkin arahan. Adalah, kan dalam pententera ada arahan peperangan. Dia bukan sembang macam kita, hang jaga musuh sana. Tak ada begitu. Kan dia ada bahasa dia sendiri, command dia tu, mungkin isyarat dia sebagainya. Ada, kita jangan samakan keadaan situ dengan kita awam di luar. Maksud berteriak sini, teriak arahan. Bukan, yang tu kena tanya askar. Kan? Ada istilah jaga-jaga ke, pelatun kiri sedia pelatun kanan. Wallahu alam, tuan-tuan boleh lihat. Saya rasa dalam nak tengok filem apa ya? Yang IA Badur berlakon tu. Perebet apa? Perebet lapuk kan dia guna bahasa dalam hutan kan. Jadi maknanya bila berlaku peperangan dentuman tu, baru suara akan keluar. Tak berlaku dia isyarat je. Kan? Berlaku je baru suara komando tu akan keluar. Tapi bahasa tentera lah, bukan bahasa kita. Oi Mat, kau sana jaga. Kau betul-betul. Itu sembang. Itu tak boleh. Sebab tu dia ada bahasa dia. So dalam konteks ni yang dia kata dibolehkan berteriak, bersuara, maknanya bahasa tentera. Bahasa tentera. Bahasa di medan peperangan yang tentera dia tahulah ya. Tapi saya tak pastilah kalau yang dalam ni pernah diajak, sebab Kagak ni baru lagi sebenarnya pun. Macam bakat polis pun masih baru, isu agama ni pun. Jadi mungkin yang lama-lama pencen ni mungkin tak lalui, tak diajar benda macam ni. Sekarang dah ada, macam kawan saya dia markas medan tentera yang bahagian Kagak punya, meja apa nama dia, orang Kelantan. Dia main in charge untuk buat program macam ni di semua camp-camp, semua camp tentera lah. Okay? Dia bahagian dia. Belajar sekali saya lah di UAE dulu. So dia in charge bahagian ni. So itu kita dah mula terapkan apa yang ada dalam kitab. Dan kita guna rujukan kitab ni juga sebenarnya pun.
kitab ni dan kitab-kitab lain. Paling mudah. Dan ada dalilnya, ada dalil semua. Supaya benda tu, kita buat tu ada asas. Dia bukan saya saja suka nak aja, tak ada. Ada asas yang Nabi buat. Baik. Habis kita di sini tuan-tuan. Habis kita di sini. Kita akan masuk faslun fil libas. Tapi yang ni kita akan cerita minggu depan. Jadi kita berhenti dulu di sini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Yang baik itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak baik itu datang kelemahan yang ada pada diri saya sendiri. Aku lepas wa astaghfirullahalazim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.